Okey, kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari di mana nama berita Kopi Rusia. Terima kasih rakan-rakan media yang dapat hadir pada hari ini dalam sidang media bersama. Saya bersama saudara Hisham Jalil berkenaan dengan satu program debat perdana di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada pernyataan bertulis yang saya akan bacakan dan kami akan edarkan selepas itu, diikuti dengan sesi soal jawab dan apa yang ingin dibagikan kemudian. Kami bagi Rani Fadil mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saudara Hisham Jalil mewakili Datuk Seri Najib Razak ingin mengumumkan bahawa debat perdana di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Razak akan diadakan pada hari Khamis 12 hari bulan Mei 2022 jam 9 malam bertempat di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya. Debat perdana ini akan dapat disaksikan secara langsung sama ada melalui saluran media-media yang akan diumum kemudian atau secara fizikal di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya di atas jemputan Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Najib. Maklumat terperinci berhubung kehadiran fizikal akan diumum kemudian. Secara amnya, format debat perdana ini akan merangkumi 3 bahagian. Pertama, berhubung permasalahan yang dihadapi syarikat minyak dan gas Sapura Energy serta sama ada ianya perlu diselamatkan atau tidak. Kedua, berhubung masa depan Malaysia merangkumi aspek ekonomi, politik, urusan bil serta hala tuju negara. Ketiga, sesi soal jawab. Kami percaya ramai yang menantikan debat perdana ini. Kami juga percaya acara ini akan memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk menilai dan meraihkan idea, hujah serta pandangan yang berbeza dalam suasana yang aman yang mencerminkan budaya berpolitik yang lebih matang. InsyaAllah kita jumpa 12 Mei nanti. Terima kasih Wabi Fahmi. Saya ingat itu saja kenyataan dia. So kita buka terus pada soalan. It's up to you. Saya kebiasaannya saya pakai mask. Tak apa. Mungkin kalau ada soalan? Ada soalan? Selamat pagi, saya dari Suara Merdeka. Saya ada 2 soalan. Yang pertama, soalan saya yang pertama ialah siapakah yang akan jadi pembuka acara? Dan kedua, apabila di atas jemputan berapa ramai yang kita lihat akan hadir secara terbuka di dewan nanti? Terima kasih. Jadi dalam perbincangan kami telah memutuskan saudari Haslina Kamaludin yang merupakan seorang wartawan dan juga sering melakukan wawancara tokoh-tokoh politik. Beliau dari Malaysia Gazette dan beliau akan jadi moderator pada malam tersebut. Untuk kapasiti itu, untuk kapasiti, tadi saya baru pergi ke Dewan Tunku Chancellor Melaya. Dewan itu kalau sebelum COVID boleh muat dalam 3,000 orang saya maklumkan. Tapi dengan kekangan SOP, saya lihat tadi bulan lepas dia ada buat convocation di situ. So kapasiti dalam 500 saja. Untuk penjarakan sosial di bawah on the floor lebih kurang 330 lebih, di berenda lebih kurang 100 lebih. So dalam 500 dan kami telah bincang bersama kemudian yang jemputan akan dibagi 1/3, 1/3, 1/3
1/3 adalah jemputan daripada pihak Datuk Seri Anwar yang akan dikoordinat oleh ini. 1/3 jemputan daripada pihak Datuk Seri Najib, dan 1/3 lagi adalah kita bagi antara jemputan tetamu-tetamu terhormat, media-media yang kita pilih sebagai partner kita, ataupun ada juga kita buka secara ballot, dan juga sebahagian kita buka secara ballot kepada orang ramai. So siapa nanti kita akan work up the link untuk pendaftaran media dan juga orang ramai. Daripada situ, kalau media itu bukan sebagai partner, kita akan ballot untuk masuk ke dalam, dan orang ramai pun boleh register. Sebab saya percaya jadi ramai daripada orang ramai pun nak masuk. So kita akan pilih secara ballot daripada situlah. Dan di UM tu juga, di luar itu ada kawasan itu kalau siapa yang tak boleh masuk ke dalam dewan itu, maka kita akan buat khemah dan kita akan buat screen lah di luar tersebut. So daripada segi itu, setakat itu kapasiti macam itulah. Di dalam dewan kita ada kekurangan seperti saya tahu, tetapi setakat ini dalam kapasitinya 500, dan itulah cara pembahagian yang telah kita sendiri. Cuma nanti kita akan teliti bagaimana kita boleh mungkin tambah sikit lagi kehadiran. Semua tertakluk kepada perbincangan dengan pihak keputusan. Untuk makluman, program debat perdana ini juga dibantu selaraskan oleh Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Jadi mereka akan bantu. Ini kawasan kejirangan mereka di dalam kawasan jajahan mereka. Jadi kita akan bekerjasama dengan pasukan dari Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya. Bermula jam 9 dan berakhir dalam jam. Kita jangka mungkin dalam masa 2 jam. Kita rasa dalam sejam setengah ke 2 jam. Sebab dia ada 3 part. Part pertama itu kita akan bincang pasal isu Sapura, part pertama. Dan part kedua itu adalah topik yang lebih wider, lebih wide, iaitu masa depan Malaysia. Sebab kita fikirkan, sebab kita ada 2 tokoh politik veteran, mungkin bergasi politik lah, bergasi politik tanah air. Mungkin takkan kita nak debat satu isu pasal satu company saja, tidak. So mungkin adalah lebih baik alang-alang kita buat debat ni. So kita bagi peluang sama setengah jam kedua itu untuk mereka membentangkan hujah-hujah dan idea untuk masa depan negara. Dan ketiga itu mungkin dalam tempoh setengah jam kita buka pada soal jawab. Soal jawab detail itu nanti kita akan perincikan macam mana. Adakah soal jawab daripada netizen ke, daripada hadirin ke, daripada atau kita pilih soalan itu lebih buka dan sebagainya, kita akan perincikan bersama. Dan itu setengah jam. Tapi kita ada buffer lah. Jadi setengah jam itu kita jangka 1 jam setengah. Tapi memandangkan dua tokoh politik ini saya rasa kita tak tahu pula jam untuk kita estimate mula pukul 9 habis pukul 11 esok. Soalan terakhir kepada saya mungkin. Sebenarnya apabila diadakan debat perdana seperti ini, apa objektif sebenar? Adakah mahu rakyat melihat bahawa kedua-dua pemimpin ini mempunyai agenda yang tersendiri, ataupun kedua-dua pemimpin ini berfikir untuk bekerjasama menjelang PRU ke-15 ataupun nak jadi champion menjelang PRU ke-15? Sama ada daripada pihak Pakatan Harapan ataupun BKR ataupun daripada Barisan Nasional UMNO. Terima kasih. Okey, ada 2 part soalan tu. Part pertama saya jawab ni. Part pertama adalah apa agenda mereka. Saya tak boleh speculate lah apa agenda mereka. Yang saya tahu mereka telah bersetuju untuk debat dan kita bekerjasama untuk uruskan perdebatan inilah pada tempat ini. Yang kedua itu sama ada kerjasama kita ni macam ini bukan jajaran baru tuan-tuan. So sebab kita nak bersetuju untuk 3 perkara tadi, tempat, moderator dengan tarikh pun sampai boleh hadir satu depan lain Sampai boleh mengaduh. Saksi ada tuan kat sini, saksi depan. Saya ingat ada banyak puluh-puluh lagi perkara yang kita tak selesaikan ini lagi, dan nanti kita akan bincangkan. So kita punya
kerjasama ini adalah untuk anjurkan debat. Ini sajalah, bukan kerjasama politik. Saya tak boleh nak kata beyond jalan. Tapi saya juga ambil maklum bahawa ini mungkin kali pertama dalam 20 tahun atau mungkin dalam sejarah yang pihak daripada UMNO dan Barisan Nasional dengan PKR duduk satu dalam visi yang sama. Tak pernah lebih bagi macam ni. Tapi ini kita buat untuk ambil debat dalam dulu. Yang politik itu lain lah. Tapi itulah kata saya dulu. Terima kasih. Ini soalan. Ya, jelas menunjukkan ini adalah bukti bahawa kematangan politik semua pihak dan semua parti termasuk UMNO, PKR dan sebagainya pada pandangan semua pihak. Betul. Saya setuju sebab saya rasa tiba masanya untuk politik Malaysia ni membiasakan diri untuk berdebat. Di negara-negara maju pun ahli-ahli politik mereka dah biasa berdebat. Perdebatan ini adalah persaingan idea dan persaingan hujah sebenarnya. Dan bila mereka ini menang, ahli politik lepas negara dia menang, dia masuk Dewan Undangan Negeri dan dia masuk parlimen tu, mereka perlu berbahas dan berhujah dan berdebat juga. So sebab itu sebelum pilihan raya dan sebagainya ataupun kita nak pilihan raya ada sesuatu isu itu, kita kena biasakan berdebat. Dan saya sokong perdebatan ini. Berdebat tak masuk kita bertelingkah atas pentad. So kita tengok macam mana mereka boleh memberi hujah secara matang. Ya, saya berpandangan sama seperti Saudara Hisham. Kita biasanya kalau mutakhir berpandangan serong, ada pandangan serong terhadap ahli politik, terhadap ahli parlimen, dan itu kita tak boleh lari natijah dari insiden-insiden yang berlaku. Harapan saya secara peribadi, bila kita anjurkan program seperti debat perdana ini, maka dia membuka hati rakyat Malaysia kepada mungkin corak politik yang lebih matang, budaya politik yang mungkin kita boleh berbeza pandangan, tapi tidaklah begitu tajam sehingga kita bermusuhan dan berdendam kesumat. Kita kena ingat, dua tokoh ini, sejarah mereka dalam politik tanah air ini memang begitu lama. Dan semestinya ada yang berfikiran bagaimana Datuk Seri Anwar boleh bersetuju untuk berdebat dengan seorang yang pada ketika Datuk Seri Anwar masuk ke penjara, beliau merupakan Perdana Menteri. Datuk Seri Najib merupakan Perdana Menteri pada waktu itu. Tapi yang saya lihat, kita boleh ambil pengajaran daripada kesediaan kedua pihak ini untuk menghadiri satu program seperti ini. Sepatutnya memberi keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa untuk kita hidup secara harmoni, kadang-kadang kita kena ketepikan perbezaan. We can forgive but maybe not forget, but we must move forward. Bagaimana? Kita kena tengok siapa yang ada idea yang lebih bernas, yang lebih rasional, yang lebih baik. Dan nak tak nak, dalam suasana politik hari ini, kawan dan lawan dalam politik ni dia dah sama. Kita tak tahu siapa sebenarnya dalam kerajaan, siapa sebenarnya dalam pembangkang, ya. Dan oleh itu yang membezakan kita adalah hujah, idea, keterampilan, cara kita membawa gagasan, ya, pandangan. Dan saya lihat ini peluang yang baik untuk pesana politik tanah air. Sama ada kita setuju ataupun tidak dengan pandangan masing-masing. Memang Saudara Hisham dengan saya, kita berbincang, adakah wajar kita buat secara live? Adakah nanti penyokong-penyokong yang hadir dan sorak-sorai, ya, adakah itu akan mencetuskan satu keadaan? Tapi saya percaya kita semua mahukan yang terbaik, dan kita bukanlah rakyat Malaysia, bukan dari golongan yang kalau kita tidak teruk maka tidak akan berlaku apa-apa. Dan kita nak membiasakan cara kita mendepani persaingan politik. Saya tak guna musuh politik, pesaing politik dalam cara yang sebenarnya sangat sihat bagi demokrasi di Malaysia.
Ada soalan lain? Tapi kalau ada penyokong yang datang untuk mengelakkan chaos dan sebagainya, apa tindakan Untuk elak apa? mengelakkan provokasi dan sebagainya? Untuk elak provokasi, semestinya kita akan ada aspek-aspek keselamatan, security. Jadi memang kita ada bincang dan ada beberapa perkara yang kita akan usulkan, dan crowd control tu, floor manager dan sebagainya kita akan usulkan secara profesional. Itu sebab tuan-tuan, puan-puan boleh lihat saya dengan saudara Hisham mungkin bertengkar, berdebat dalam Facebook dan sebagainya, tapi kami boleh duduk semeja untuk adakan sidang media ni very civil, ya. Dan ini saya percaya sekiranya kami menjadi contoh kepada para penyokong, insya-Allah pada 12 hari bulan Mei nanti saya percaya program ini dapat kita jalankan dengan baik, insya-Allah. Ada soalan lain? Untuk media rasmi, nanti kita akan umumkan. Mungkin kita tak payah nak panggil sidang media yang berikut, ya, kecuali ada apa-apa yang betul-betul kritikal lah. Tapi kita akan umumkan mungkin dalam masa sebelum definitely sebelum raya, insya-Allah. Media ini kita terbuka, kita akan bagi peluang kepada semua media untuk hadir lah. Kita ada media partner yang kita akan bincangkan dan kita akan tentukan, sebab ada dua jenis broadcast, satu TV pun kita ambil, kita kena broadcast melalui televisyen, dan satu lagi melalui media sosial. So partner untuk TV itu dan partner untuk media sosial, dan yang ini kita akan gabungkan lah semua. So it's not going to be satu atau dua media saja kita buka, tapi kita akan coordinate bersama. Okey. Ya, kalau tak ada apa-apa hal yang lain, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Saudara Hisham dan saya kerana hadir. Ya, insya-Allah kita akan jumpa 12 hari bulan Mei nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih.